Assalamualaikum kepada Dr. Siti Hajar. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan projek belanjawan bagi Crumbleicious Berhad. Berikut merupakan ahli kumpulan 1. Kita akan mulakan dengan pengenalan syarikat. Berikut merupakan latar belakang perniagaan. Crumbleicious Berhad mula ditubuhkan pada tahun 2024 di bawah Akta Syarikat 1965. Crumbleicious Berhad adalah sebuah perniagaan yang membuat dan mengedar produk berasaskan bakery seperti biskut dan cokoja. Berkat serta minat yang mendalam pemilik terhadap bidang ini membuatkan pemilik mahu membuka Crumbleicious Berhad untuk menyediakan produk biskut yang enak, halal dan berkualiti kepada pelanggan. Crumbleicious Berhad juga bercadang akan mengupah seramai 3 orang sebagai pekerja yang akan menghasilkan produk biskut bersama-sama dengan pemilik dan 1 orang lagi yang akan menangani operasi-operasi perkhidmatan kepada bakal pelanggan. Berikut merupakan visi, misi dan moto syarikat. Misi syarikat adalah untuk menyediakan produk bakery berkualiti tinggi untuk memenuhi keperluan pelanggan dengan memberikan rasa yang autentik dan memuaskan. Moto syarikat adalah produk berkualiti adalah keutamaan kami. Dan visi syarikat adalah untuk menjadi jenama produk dalam industri pengeluaran biskut yang terkemuka di pasaran dengan reputasi yang kukuh atas kualiti dan kepelbagaian produk. Berusaha untuk mencapai kedudukan sebagai pilihan utama dalam pasaran bakery bagi pelanggan dari pelbagai lapisan masyarakat, kualiti yang konsisten dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Berikut merupakan objektif syarikat. Belanjawan induk berfungsi sebagai sebuah alat perancangan bagi syarikat ini dan dalam pada masa yang sama ia digunakan dalam menetapkan matlamat organisasi berkaitan dengan aspek kewangan. Seterusnya, penetapan matlamat dalam organisasi merupakan penggerak atau penentu sebuah organisasi seperti Crumbleicious Berhad dalam merancang aktiviti atau hal-hal organisasi yang bakal berlaku pada masa hadapan. Yang terakhir, penggunaan belanjawan induk boleh membantu syarikat membuat pengaturan berkaitan kaedah yang boleh diambil untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun terdahulu dengan cara mengurangkan kos yang terlibat dalam pengeluaran produk. Berikut merupakan produk yang dihasilkan oleh syarikat iaitu biskut dan cokoja. Seterusnya ialah matlamat khusus untuk melebarkan sayap dalam industri bakery dengan penjualan cokoja dan biskut ke seluruh tanah air Malaysia. Dan dalam masa yang sama, syarikat kami dikenali oleh masyarakat berbilang kaum dan menjadi bualan orang ramai dalam lapisan masyarakat. Seterusnya, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di negara Malaysia. Dan yang terakhir, maklumat dan aspirasi bagi perniagaan telah ditetapkan untuk dijadikan sebagai sebuah dorongan atau impak bagi peningkatan terhadap jumlah permintaan daripada pelanggan untuk produk biskut dan cokoja yang dihasilkan oleh syarikat. Seterusnya ialah strategi pelaksanaan. Yang pertama, mengeluarkan arahan kepada pihak pengurusan untuk memastikan peralatan yang baru dibeli dan keselesaan infrastruktur kedai penghasilan produk sentiasa berada dalam keadaan yang cemerlang. Seterusnya, meningkatkan strategi pemasaran dengan mengenal pasti pesaing dalam industri bakery seperti Famous Amos dan Nims Crispy Choco-Tub. Dan yang terakhir, meluaskan pemasaran produk di seluruh tanah air Malaysia supaya produk yang dihasilkan ini boleh didapati oleh pembeli yang berada di luar kawasan syarikat. Seterusnya ialah perancangan keuntungan strategik, mengekalkan kualiti produk akhir iaitu biskut dan cokoja yang dihasilkan dengan sebaik-baiknya dari masa ke semasa agar kualiti barang siap iaitu biskut dan cokoja yang diterima oleh pembeli menghasilkan rasa yang sedap dan memenuhi cita rasa mereka. Yang kedua, menggunakan pendekatan analisis SWOT bagi memaksimumkan keuntungan perniagaan. Dengan cara demikian, perniagaan dapat mengetahui dengan lebih terperinci berkaitan untuk mengambil kesempatan atau peluang terhadap kekuatan dalam perniagaan, menangani kelemahan perniagaan serta mengetahui cara untuk mengelakkan perniagaan dari setiap ancaman di dalam dunia perniagaan. Seterusnya adalah belanjawan induk bagi syarikat Crumbleicious Berhad. Yang pertama adalah belanjawan jualan. Untuk syarikat Crumbleicious Berhad, permintaan pelanggan meningkat dari sukuan pertama sehingga sukuan keempat. Harga jualan biskut adalah RM8 seunit, manakala harga jualan bagi cokoja pula adalah RM12 seunit. Dengan mengikut andaian harga jualan tetap sepanjang tahun belanjawan. Seterusnya, belanjawan pengeluaran. Bagi belanjawan pengeluaran, polisi inventari akhir barang siap ditetapkan berdasarkan 7% bagi biskut dan 5% bagi cokoja daripada keperluan jualan sukuan akan datang. Jualan biskut pada sukuan pertama 2025 dianggarkan sebanyak 8,500 unit, manakala jualan cokoja
dianggarkan sebanyak 7,000 unit. Untuk belanjawan bahan mentah pula, ada 4 jenis bahan mentah yang terlibat bagi penghasilan biskut, iaitu mentega, gula, tepung dan chip coklat. Untuk cokoja pula, ada 3 jenis bahan mentah yang terlibat bagi penghasilan cokoja, iaitu coklat, minyak dan bubble rice. Polisi inventari akhir bahan mentah pula ditetapkan berdasarkan 20% keperluan pengeluaran sukuan akan datang. Bagi sukuan pertama 2025, jangkaan keperluan bagi mentega adalah 500, gula 450, tepung 700, chip coklat 600, coklat 800, minyak 550 dan bubble rice 850. Seterusnya adalah belanjawan buruh langsung. Okey, jam buruh langsung yang diperlukan untuk menghasilkan setiap unit biskut adalah 12 minit, manakala bagi cokoja pula adalah 30 minit. Kadar upah sejam bagi biskut adalah RM2, manakala cokoja adalah RM4. Dengan andaian kadar upah adalah tetap sepanjang tahun yang dibelanjawankan. Seterusnya, belanjawan overhead. Kos overhead berubah adalah RM2.50 sejam buruh langsung. Susut nilai mesin menggunakan kaedah garis lurus. Dan mesin disusut nilaikan pada kadar 10% dan jangka hayatnya selama 10 tahun. Kos overhead tetap ditanggung sama rata oleh kedua-dua jabatan pengeluaran. Belanjawan jualan dan pentadbiran. Syarikat telah menetapkan polisi bahawa komisen jualan ditetapkan sebanyak 2% daripada jumlah jualan untuk setiap sukuan. Dan item bagi belanja jualan dan pentadbiran yang lain dianggarkan sama perbelanjaannya untuk dibiayai bagi setiap sukuan. Belanjawan inventari akhir barang siap. Nilai inventari ditentukan dengan cara kos seunit dikalikan dengan unit inventari akhir. Dan nilai inventari akhir bagi produk biskut adalah sebanyak RM9,330.51 dan nilai inventari akhir bagi produk cokoja adalah sebanyak RM10,344.42. Kos barang dijual. KBDJ bagi biskut untuk sukuan 1 lebih tinggi berbanding dengan sukuan 2. Akan tetapi KBDJ terus dengan trend meningkat bagi sukuan ketiga dan keempat. Jumlah KBDJ tahunan bagi biskut adalah sebanyak RM176,087. Manakala untuk KBDJ cokoja pula, trend meningkat dari sukuan 1 sehingga sukuan 4 dengan jumlah tahunan perbelanjaan sebanyak RM272,642. Jadual jangkaan kutipan tunai. Kutipan tunai daripada jualan adalah sebanyak 35% setiap sukuan dan bakinya adalah kutipan secara kredit yang akan diterima pada sukuan berikutnya. Jumlah kutipan tunai bagi kedua-dua produk menunjukkan trend yang meningkat bagi setiap sukuan. Jumlah kutipan tunai bagi kedua-dua produk adalah sebanyak RM398,144 dan kedua-dua produk menunjukkan kutipan tunai yang paling tertinggi adalah pada sukuan keempat. Jadual jangkaan pembayaran tunai. Kos belian bahan mentah ditetapkan sebanyak 60% untuk pembelian secara kredit dan 40% adalah secara tunai bagi setiap sukuan. Jumlah pembayaran tunai untuk biskut dan cokoja adalah sebanyak RM172,417. Belanjawan tunai. Baki akhir tunai kian menurun dari sukuan 1 hingga sukuan 4. Jumlah pembayaran meningkat bagi setiap sukuan dan penerimaan tunai bagi sukuan 1, 2 dan 3 menunjukkan penurunan, akan tetapi pada sukuan keempat ia menunjukkan peningkatan. Berikut merupakan penyata pendapatan proforma bagi syarikat Crumblicious Berhad. Penyediaan penyata pendapatan dapat memberi gambaran tentang prestasi syarikat dalam tempoh akan datang. Syarikat Crumblicious Berhad telah menjana untung kasar sebanyak RM187,072 dan untuk untung bersih syarikat Crumblicious dapat menjana RM21,804. Berikut merupakan penyata kedudukan kewangan syarikat Crumblicious Berhad pada 31 Disember 2022.
Seterusnya adalah analisis belanjawan bagi syarikat Crown Malaysia Berhad. Jadi, analisis yang pertama adalah analisis jualan dan pengeluaran. Sini terdapat dua graf untuk analisis jualan dan pengeluaran. Yang pertama ialah biskut dan cokoja. Bagi jualan, untuk produk biskut dan cokoja, graf menampakkan ia meningkat dari sukuan pertama hinggalah sukuan keempat, dan juga pengeluaran turut meningkat bagi kedua-dua produk dari sukuan pertama hinggalah sukuan keempat. Okey, bagi analisis yang kedua ialah analisis pengeluaran dan pembelian bahan mentah. Terdapat dua graf iaitu biskut dan cokoja. Bagi unit pengeluaran produk untuk biskut dan cokoja, ia meningkat dari sukuan pertama hinggalah sukuan keempat. Ini bermakna kedua-dua produk ini dapat sambutan yang menggalakkan daripada pelanggan-pelanggan syarikat kami. Dan untuk belian bahan mentah, bagi sukuan pertama, untuk kedua-dua produk ini dapati syarikat membeli dengan banyak sangat bahan mentah. Namun, pada sukuan kedua, ia telah menurun. Seterusnya, ia terus meningkat semula dari sukuan 3 dan sukuan 4. Okey, seterusnya ialah analisis pengeluaran dan kos buruh langsung. Bagi graf kedua-dua produk syarikat kami iaitu biskut dan cokoja, terdapat trend unit pengeluaran dan jumlah kos buruh langsung ini meningkat dari sukuan 1 hinggalah sukuan keempat. Terdapat graf itu menampakkan hijau dan kuning itu meningkat daripada sukuan pertama hinggalah sukuan Seterusnya adalah analisis jualan dan pentadbiran. Jika dilihat daripada carta bar di sebelah kanan ini, boleh dilihat bahawa trend menunjukkan jumlah kos jualan dan pentadbiran bagi cokoja dan biskut meningkat secara berterusan dari sukuan pertama hingga ke sukuan keempat. Yang terakhir adalah analisis penerimaan dan pembayaran tunai, di mana terdapat dua graf yang mengasingkan kutipan tunai dan pembayaran tunai. Jika dilihat pada graf kutipan tunai, dapat dilihat trend di mana jumlah penerimaan tunai bagi cokoja dan biskut meningkat dari sukuan pertama hingga ke sukuan keempat, manakala bagi graf pembayaran tunai pula, trendnya juga sama, iaitu pembayaran tunai bagi cokoja dan biskut meningkat dari sukuan pertama hingga ke sukuan keempat. Seterusnya dan yang terakhir untuk dibincangkan adalah berkaitan analisis nisbah kewangan. Yang pertama, nisbah kecairan di mana nisbah semasa adalah sebanyak 27.54 kali yang membawa maksud setiap RM1 liability semasa, syarikat mempunyai RM27.54 aset semasa untuk membayarnya. Kemudian, nisbah cepat sebanyak 25.96 kali yang membawa maksud syarikat mempunyai RM25.96 aset semasa bagi menjelaskan liability semasa sebanyak RM1 tanpa mengambil kira inventory akhir. Kemudian, untuk nisbah pengurusan aset bermula dengan pusing ganti inventory sebanyak 32.32 kali yang membawa maksud syarikat menukar inventory sebanyak 32 kali dalam setahun, di mana menunjukkan syarikat tidak menyimpan inventory terlalu lama. Untuk tempoh kutipan purata adalah sebanyak 21 hari yang membawa maksud syarikat hanya mengambil masa selama 21 hari untuk mengutip hutang pelanggannya. Untuk pusing ganti aset tetap adalah sebanyak 2.53 kali yang membawa maksud setiap RM1 yang dilabur dalam aset tetap akan menjana jualan sebanyak RM3.53. Untuk pusing ganti jumlah aset adalah sebanyak 1.22 kali yang membawa maksud setiap RM1 yang dilabur dalam aset akan menjana jualan sebanyak RM1.22. Kemudian untuk nisbah pengurusan hutang pula, iaitu nisbah jumlah hutang kepada jumlah modal adalah sebanyak 14.77% yang membawa maksud nilai yang rendah menyebabkan syarikat dikenakan kos yang rendah sekiranya ingin meminjam dana tambahan dari pelabur untuk menambah modal. Yang terakhir adalah untuk nisbah keuntungan bermula dengan margin keuntungan sebanyak 3.43% yang membawa maksud syarikat mempunyai kemampuan dalam mengurus perbelanjaan dan berpotensi untuk menarik pelabur luar. Untuk pulangan jumlah aset adalah sebanyak 4.18% yang membawa maksud semakin tinggi nilai,
semakin banyak keuntungan yang diperoleh berbanding pelaburan. Yang terakhir, untuk pulangan ekuiti adalah sebanyak 4.75%, yang membawa maksud nilai yang tinggi menunjukkan prestasi syarikat dalam keadaan yang sangat baik kerana dapat menarik minat pelabur untuk melabur ke dalam syarikat. Itu sahaja daripada kami, iaitu kumpulan 1 syarikat Crumblicious Berhad. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Siti Hajar atas bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami selama 1 semester ini, dan tidak lupa juga kepada semua yang terlibat dalam menjayakan tugasan projek belanjawan ini. Sekian, terima kasih.